Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar murid-murid yang dikasihi sekalian? Cikgu pasti murid-murid semua berada dalam keadaan sihat dan sentiasa menjaga kebersihan diri. Saya Cikgu Kamadin dari SMK Datuk Lokman. Tajuk kita hari ini ialah Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Malaysia. Sebagai rakyat Malaysia, semestinya kita mengetahui ciri-ciri demokratik berparlimen yang dilaksanakan dalam negara kita. Sebelum itu, kita lihat dulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Di akhir pembelajaran, murid-murid dapat mentakrifkan demokrasi berparlimen. Murid-murid dapat menyenaraikan ciri-ciri demokrasi berparlimen. Murid-murid dapat menjelaskan ciri-ciri demokrasi berparlimen. Murid-murid tahu tak apa maksud demokrasi? Ya, demokrasi ialah suatu bentuk kerajaan dengan kuasa menggubal undang-undang dan struktur kerajaan ditentukan oleh rakyat. Dalam sistem demokrasi, undang-undang digubal sama ada oleh rakyat atau wakil yang dipilih oleh rakyat. Sesebuah negara atau kerajaan yang mengamalkan sistem demokrasi dipanggil negara atau kerajaan yang demokratik. Demokrasi adalah satu sistem kerajaan di mana semua orang dalam sebuah negara atau tata negara yang terlibat dalam membuat keputusan tentang perkara-perkaranya lazimnya dengan undi untuk memilih wakil-wakil bagi sebuah parlimen atau perhimpunan serupa. Murid-murid mesti sering mendengar perkataan demokrasi apabila menonton TV kan? Ya, inilah maksudnya. Tetapi apakah pula maksud demokrasi berparlimen? Ya, demokrasi berparlimen bermaksud rakyat melibatkan diri dalam sistem pentadbiran negara manakala Raja-Raja Melayu menjadi lambang taat setia rakyat. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran Raja Berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. Salah satu kriteria sistem demokrasi berparlimen adalah pembahagian kuasa kepada tiga bahagian di dalam sistem pemerintahan iaitu perundangan, kehakiman dan eksekutif. Malaysia juga merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi berasaskan kepada sistem persekutuan. Berdasarkan kepada peruntukan ini, negeri-negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan, Sarawak dan Sabah telah bersetuju dengan konsep penubuhan negara Malaysia. Murid-murid, bagaimanakah rakyat terlibat dalam membentuk kerajaan? Ya, bagus murid-murid. Rakyat terlibat dalam pembentukan kerajaan dengan perwakilan melalui pilihan raya. Ingat murid-murid, rakyat berhak menyokong, mengekalkan atau menukarkan kerajaan yang sedia ada melalui pilihan raya. Wakil rakyat yang dipilih dilantik dalam pentadbiran negara mewakili Kabinet Menteri. Sekali lagi, cikgu tegaskan, rakyat mempunyai hak dan kebebasan untuk memilih pemimpin negara ini. Setiap sesuatu pasti ada ciri-cirinya. Adakah murid-murid ingin tahu apakah ciri-ciri demokrasi berparlimen? Agak-agak ada beberapa jumlah cirinya. Ya, murid-murid, bagus. Terdapat 7 ciri-ciri. Untuk memudahkan pembelajaran, cikgu menggunakan konsep 3K dan 4P. Ciri-ciri 3K ialah kuasa pemerintahan, konsep Raja Berperlembagaan dan kebebasan hak asasi. Manakala untuk ciri 4P ialah perlembagaan, parti politik, pilihan raya dan parlimen. Cikgu akan jelaskan satu persatu tentang ciri-ciri yang ditunjukkan. Oleh itu, jangan terlepas pandang ya. Mari kita mulakan perjalanan dalam mengenali ciri-ciri demokrasi berparlimen. Ciri yang pertama ialah perlembagaan. Cikgu ingin bertanya, apakah maksud perlembagaan? Ya, murid-murid, perlembagaan adalah undang-undang tertinggi yang menjadi asas pembentukan sesebuah kerajaan. Perlembagaan terdiri daripada dokumen rasmi
yang mengandungi peraturan dan prinsip sebagai panduan kepada kerajaan untuk melaksanakan kuasanya dan mentadbir negara. Murid-murid, tahu tak bilakah Perlembagaan Malaysia mula diperkenalkan? Ya, Perlembagaan Malaysia diperkenalkan pada 16 September 1963. Berapakah perkara yang terkandung dalam Perlembagaan Malaysia? Yes, Perlembagaan Malaysia memperuntukkan 183 perkara seperti senarai Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri dan institusi yang di-Pertuan Agong, Parlimen, Jemaah Menteri dan Badan Kehakiman. Perlembagaan Malaysia membuat pembahagian kuasa antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri. Ianya juga bertujuan untuk elakkan pemusatan kuasa. Sekarang murid-murid, perhatikan gambar yang akan dipaparkan. Tahukah anda apakah yang ditunjukkan pada gambar tersebut? Ya murid-murid, hebatnya gambar tersebut menunjukkan dokumen Perlembagaan Malaysia yang diguna pakai pada tahun 1963 hingga sekarang. Perlembagaan inilah yang menjadi garis panduan di dalam pentadbiran negara kita pada masa kini. Siapa tahu Perlembagaan Malaysia berasaskan perlembagaan mana? Ya murid-murid, Perlembagaan Malaysia dicipta berdasarkan Perlembagaan Merdeka yang telah diguna pakai di Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Cikgu berharap sungguh murid-murid dapat memahami ciri demokrasi berparlimen, iaitu perlembagaan secara mendalam. Ingat murid-murid, ketertinggian perlembagaan dilihat pada peruntukan kuasa parlimen, kedudukan yang di-Pertuan Agong, kuasa perundangan yang meliputi kebebasan hak asasi. Ciri yang kedua ialah parti politik. Parti politik ialah sekumpulan orang yang berideologi politik untuk mencapai matlamat bersama. Ahlinya membayar yuran keahlian dan memberikan kesetiaan dan komitmen terhadap perjuangan parti. Mari lihat gambar ni. Apakah sebenarnya yang mewakili setiap lambang yang tertera? Ya, murid-murid, gambar ini menunjukkan senarai parti politik yang berada di dalam negara kita. Jika murid-murid perasan, ada setengah-setengah lambang yang sentiasa berada di bendera yang digantung di jalan raya ketika musim mengundi dahulu. Parti politik daripada peminjaman bahasa Inggeris, party, atau parti politik daripada peminjaman bahasa Belanda, Portage, ialah suatu pertubuhan politik di mana ahlinya mempunyai ideologi serta agendanya yang tersendiri. Matlamat utama ialah untuk membentuk kerajaan supaya ideologi mereka boleh dijadikan dasar kerajaan dan diamalkan oleh rakyat jelata. Oleh itu, ahli-ahli parti yang lemah atau tidak berpengaruh akan bergabung dengan parti kerajaan atau parti yang lebih besar pengaruhnya dan menjadi sebuah barisan parti politik. Tahukah anda bahawa hak untuk menubuhkan serta menjadi ahli parti politik adalah suatu hak asasi manusia yang mana kita akan pelajari dalam topik hak kebebasan asasi sebentar lagi. Ciri seterusnya ialah parlimen. Parlimen adalah badan perundangan bagi kerajaan persekutuan yang meluluskan dan meminda undang-undang persekutuan, memeriksa dasar-dasar kerajaan serta meluluskan bajet kerajaan dan cadangan cukai yang baru. Parlimen juga terdiri daripada Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Dewan Negara atau Senat merupakan dewan tertinggi dalam sistem pemerintahan negara kita. Dewan Negara mengandungi 69 orang ahli. Ahli Dewan Negara yang digelar senator ini mewakili setiap negeri dan mereka dilantik tanpa melalui pertandingan dalam pilihan raya. Seseorang senator memegang jawatan bagi tempoh 3 tahun. Senator mestilah berumur sekurang-kurangnya 30 tahun. Taraf senator sama dengan ahli parlimen. Mereka juga dilantik menjadi ahli Jemaah Menteri. Keahlian Dewan Negara dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Ahlinya terdiri daripada individu yang telah memberikan sumbangan cemerlang dalam perkhidmatan awam, bidang profesional atau bidang tertentu seperti perniagaan, perusahaan, pertanian, kesenian dan kebajikan, atau yang mewakili sesuatu kumpulan minoriti seperti orang asli. Dewan Rakyat
mengandungi 222 orang ahli yang mewakili semua kawasan pilihan raya di seluruh negara. Tempoh jawatan bagi anggota ahli Dewan Rakyat ialah 5 tahun. Apakah tugas Dewan Rakyat? Tugas utama Dewan Rakyat adalah mengubal dan meluluskan undang-undang pada peringkat Dewan Rakyat. Undang-undang yang dibuat oleh Parlimen dinamai Akta dan undang-undang yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri dinamai Enactment, kecuali di Sarawak dan Sabah dinamai Ordinance. Lihat carta organisasi ini. Carta ini menunjukkan Kabinet Menteri pada tahun 2020 yang merupakan tonggak utama kepada pentadbiran negara. Mari lihat video ini, murid-murid. Video ini menunjukkan suasana perkarangan Parlimen. Strategi dan dasar pertahanan masa hadapan negara perlu mengambil kira kepentingan diplomasi pertahanan. Dasar luar negara yang pragmatik, treaty antarabangsa dan kedudukan geopolitik negara di rantau Asia Pasifik. Peningkatan aktiviti ketenteraan kuasa-kuasa besar dunia di Laut Cina Selatan muktahid ini wajar diberikan perhatian. Oleh kerana itu, Malaysia hendaklah sentiasa peka kepada domain maritim negara di samping terus merangka strategi untuk mendukung aspirasi geopolitik negara. Dan pada masa yang sama, tahap keselamatan dalam negara hendaklah terus ditingkatkan, terutamanya dalam menangani pelbagai jenayah, penyalahgunaan dadah, penyeludupan dan juga perdagangan manusia. Apa yang murid-murid faham tentang isi tersebut? Ya, video tersebut memaparkan tentang suasana perkarangan Parlimen di Malaysia. Ciri yang keempat ialah pilihan raya. Pilihan raya ialah pemilihan wakil rakyat untuk memerintah di peringkat negeri atau persekutuan. Prosedur yang telus, teratur dan sulit digunakan untuk menjalankan pemilihan ini. Ianya adalah satu proses demokrasi di mana undian digunakan untuk memilih calon yang sesuai untuk mewakili rakyat di Parlimen. Dengan kata lain, ia merupakan suatu mekanisme demokrasi untuk memilih calon yang sesuai untuk memenuhi jawatan-jawatan pegubal undang-undang, eksekutif, perundangan dan kerajaan tempatan. Pilihan Raya Umum Malaysia wujud di dalam dua peringkat, iaitu peringkat persekutuan atau negara dan peringkat negeri. Pilihan Raya Umum peringkat negara adalah mereka yang dipilih keanggotaannya di dalam Dewan Rakyat Malaysia. Dewan lebih rendah bagi Parlimen. Manakala pilihan raya peringkat negeri adalah untuk memilih keanggotaan di dalam Dewan Undangan Negeri atau Dewan Perhimpunan Legislatif Negara. Ketua Badan Eksekutif Negara, Perdana Menteri dan Negeri, Menteri Besar atau Ketua Menteri dipilih secara tidak langsung. Kaedah atau sistem pilihan raya boleh dikategorikan kepada dua, iaitu sama ada perwakilan berkadar, proporsional atau sistem majoritarian. Sistem pilihan raya mementingkan pemenang atau beberapa pemenang menurut perkiraan undi yang diperoleh setiap calon yang bertanding. Pemenang menjadi tumpuan utama kerana pemenang akan mewakili rakyat di Parlimen dan terlibat dalam proses penggubalan undang-undang. Oleh itu, cara pemilihannya amat penting dan sepatutnya selari dengan kehendak demokrasi. Selain itu, pilihan raya biasanya dipantau oleh sebuah badan bebas. Sebagai contoh, di Malaysia, ia dipantau oleh Suruhanjaya Pilihan Raya, berikutan pilihan raya umum yang pertama selepas negara mencapai kemerdekaan, mesyuarat penggal pertama Parlimen, pertama Persekutuan Tanah Melayu diadakan pada 11 September 1959 di Dewan Tuanku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada tarikh tersebut, Dewan Negara dan Dewan Rakyat buat julung kalinya bersidang serentak di Dewan Tengku Abdul Rahman. Rakyat Malaysia bebas menganggotai mana-mana parti politik ataupun menjadi calon bebas. Calon boleh bertanding atas nama parti atau atas nama individu sebagai calon bebas. Mereka perlu mengemukakan kertas penamaan calon
pada hari penamaan calon. Urus setia telah ditubuhkan oleh SPR yang diketuai oleh seorang setiausaha yang berperanan sebagai Ketua Eksekutif dan Ketua Pentadbir Urus Setia. Jika murid-murid perasan, di dalam slide tadi, itulah logo SPR yang rasmi. Untuk memastikan pilihan raya dijalankan dengan efektif dan adil, Urus Setia SPR diwajibkan mengikut garis panduan dan dasar SPR. Pengiraan undi dijalankan secara terbuka dan keputusannya direkodkan. Calon yang mendapat undi terbanyak dikira menang dan sistem ini dikenali sebagai sistem majoriti mudah. Pasti murid-murid terbayangkan bagaimana caranya untuk mengundi, bukan? Mari tengok video ni. Minta kenalan, Cik. Minta jari, Cik. Sila ke sebelah, Cik. Jari tunjuk sebelah kiri, Cik. Muka surat 4, bilangan 151, nombor kad pengenalan 95-23-03-57-52 Wan Nur Izzati binti Wan Azmi. Sila ke sebelah, Cik. Sudah tanda kertas undi di petak undi dengan data yang disediakan. Terima kasih. Ya, murid-murid, itulah tata cara rasmi dan prosedur untuk mengundi pada hari pilihan raya kelab. Selepas lihat video tersebut, cikgu harap dewasa kelab pelajar akan menjalankan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab ke atas tanah air kita. Ciri seterusnya ialah kebebasan hak asasi. Tahukah, setiap insan di negara ini mempunyai kebebasan asasi yang melindungi hak setiap seseorang. Ya, murid-murid, setiap daripada kita mempunyai hak untuk hidup secara harmoni dan damai di negara ini. Terdapat beberapa kebebasan asasi yang dimaksudkan. Pertama, kebebasan diri dan nyawa. Tiada seorang pun boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali mengikut undang-undang. Jika seseorang ditangkap, maka dia hendaklah diberitahu dengan seberapa segera yang boleh alasan-alasan dia ditangkap dan dia hendaklah dibenarkan berunding dengan dan dibela oleh seorang pengamal undang-undang pilihan. Jika seseorang ditangkap dan tidak dilepaskan, maka orang itu hendaklah tanpa kelengahan yang tidak munasabah dan walau bagaimanapun dalam tempoh 24 jam
tidak termasuk masa apa-apa perjalanan yang diperlukan dibawa ke hadapan magistrat, dan orang itu tidak boleh ditahan dalam jagaan selanjutnya tanpa kebenaran magistrat itu. Ciri kedua, kerja paksa dan pengabdian. Tidak seorang pun boleh ditahan sebagai abdi. Segala bentuk kerja paksa adalah dilarang, tetapi Parlimen boleh melalui undang-undang membuat peruntukan mengenai perkhidmatan wajib bagi maksud-maksud negara. Kerja atau khidmat yang dikendaki dari mana-mana orang sebagai akibat daripada suatu sabitan atau dapatan bahawa dia bersalah di mahkamah tidaklah dikira sebagai kerja paksa mengikut pengertian perkara ini. Dengan syarat, kerja atau khidmat itu dijalankan di bawah pengawasan dan kawalan sesuatu pihak berkuasa awam. Ciri ketiga, perlindungan daripada undang-undang jenayah yang berkuat kuasa kebelakangan dan perbicaraan berulang. Tidak seorang pun boleh dihukum kerana sesuatu perbuatan atau peninggalan yang tidak boleh dihukum menurut undang-undang pada masa perbuatan atau peninggalan itu dilakukan atau dibuat, dan tidak seorang pun boleh menanggung hukuman yang lebih berat kerana sesuatu kesalahan daripada yang telah ditetapkan oleh undang-undang pada masa kesalahan itu dilakukan. Seseorang yang telah dibebaskan daripada sesuatu kesalahan atau disabitkan atas suatu kesalahan tidak boleh dibicarakan semula kerana kesalahan yang sama kecuali jika ada sabitan atau pembebasan itu telah dibatalkan dan pembicaraan semula diperintahkan oleh suatu mahkamah yang lebih atas daripada mahkamah yang telah membebaskan atau mensabitkannya itu. Ciri keempat, kesamarataan di sisi undang-undang. Semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang kecuali sebagaimana yang dibenarkan dengan nyata oleh perlembagaan ini. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap warga negara semata-mata atau alasan agama, ras, keturunan, tempat lahir atau jantina dalam mana-mana undang-undang atau dalam pelantikan kepada apa-apa jawatan atau pekerjaan di bawah suatu pihak berkuasa awam atau dalam pentadbiran mana-mana undang-undang yang berhubungan dengan pemerolehan, pemegangan atau pelupusan harta atau berhubungan dengan penubuhan atau perjalanan apa-apa pertukangan, perniagaan, profesion, kerjaya atau pekerjaan. Tidak boleh ada diskriminasi yang memihak kepada mana-mana orang atas alasan bahawa dia seorang rakyat raja bagi mana-mana negeri. Tiada pihak berkuasa awam boleh mendiskriminasikan mana-mana orang atas alasan bahawa dia bermaustatin atau menjalankan perniagaan di mana-mana bahagian persekutuan di luar bidang kuasa pihak berkuasa itu. Ciri kelima, larangan dibuang negeri dan kebebasan bergerak dalam persekutuan. Tiada seorang pun warga negara boleh dibuang negeri dari atau ditahan masuk ke persekutuan tertakluk kepada Fasal 3 dan kepada mana-mana undang-undang yang berhubungan dengan keselamatan persekutuan atau mana-mana bahagiannya, ketenteraman awam, kesihatan awam atau penghukuman pesalah. Tiap-tiap warga negara berhak bergerak dengan bebas di seluruh persekutuan dan bermaustatin di mana-mana bahagiannya, selagi mana-mana negeri lain berada dalam kedudukan istimewa di bawah perlembagaan ini. Berbanding dengan negeri-negeri Tanah Melayu, Parlimen boleh melalui undang-undang mengenakan sekatan-sekatan antara negeri itu dengan negeri-negeri lain ke atas hak-hak yang diberikan oleh Fasal 2 berkenaan dengan pergerakan dan bermaustatin. Ciri keenam, kebebasan bercakap, berhimpun dan menubuhkan persatuan. Tiap-tiap warga negara berhak kepada kebebasan bercakap dan bersuara. Semua warga negara berhak untuk berhimpun
secara aman dan tanpa bersenjata. Semua warga negara berhak untuk membentuk persatuan. Ciri seterusnya, kebebasan agama. Tiap-tiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan mengembangkannya. Tiada seorang pun boleh dipaksa, dibayar apa-apa cukai yang hasilnya diperuntukkan khas kesemuanya atau sebahagiannya bagi maksud sesuatu agama selain agamanya sendiri. Ciri ke-8, hak yang sama dalam pelajaran tanpa menjejaskan keluasan perkara 8 iaitu kesamarataan. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap mana-mana warga negara semata-mata atau alasan agama, ras, keturunan atau tempat lain. Tiada seorang pun boleh dikehendaki menerima ajaran sesuatu agama atau mengambil bahagian dalam apa-apa upacara atau upacara sembahyang sesuatu agama selain agamanya sendiri. Ciri ke-9, hak atas harta peribadi. Tiada seorang pun boleh dilucutkan hartanya kecuali mengikut undang-undang. Tiada undang-undang boleh memperuntukkan pengambilan atau penggunaan harta dengan paksa tanpa pampasan yang memadai. Sekarang murid-murid dah faham tentang hak dan kebebasan. Ingat baik-baik hak kita supaya kita dapat melindungi diri kita di masa hadapan nanti. Harap murid-murid faham 5 ciri utama yang kita pelajari tadi. Maka kita berjumpa dalam episod seterusnya untuk 2 ciri lagi iaitu kuasa pemerintahan dan raja berperlembagaan. Sekian, sehingga berjumpa lagi.